Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dikasihi semua? Harap semuanya sihat dan dah ambil sarapan masing-masing. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung lagi PDPR kita. Okey, kita akan belajar pelajaran 17 dalam bidang fiqh. Pelajaran 17 di bawah tajuk solat sunat duha dan juga solat sunat gerhana. Okey, anda boleh merujuk buku teks muka surat 143. Okey, kat sini pun kita tengok buku teks ni sama-sama. Buku teks. Kita lihat dulu tentang unit 1, solat sunat duha. Apakah dia maksud solat duha? Solat duha ialah solat sunat yang dilakukan pada waktu antara naik matahari selepas syuruk hingga sebelum gelincir matahari. Jadi waktu duha ni adalah lebih kurang selepas 28 minit waktu syuruk sehingga masuk waktu zuhur. Itu kat spektrum ilmu tu awak boleh tengok daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Itulah anggaran waktu untuk kita menunaikan solat duha. Hukumnya ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat digalakkan. Apakah dia dalil solat duha ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta, saumin thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin." Apa maksud dia? Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan sehingga akhir hayatku, iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini yang dinamakan sebagai hari-hari putih, iaitu pada 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Mengerjakan 2 rakaat solat duha dan mengerjakan solat witir sebelum tidur. Jadi itu dia amalan yang sangat-sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lihat kaifiat menunaikan solat duha. Yang pertamanya niat dia. Usolli sunatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Bermaksud sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaat solat duha ni boleh saja kita nak buat sama ada 2 atau 4 atau 6 ataupun 8 rakaat. Dan dia digalakkan dibuat secara bersendirian. Bacaan dalam solat, okey, dalam rakaat pertama, mulanya kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Asy-Syams, ataupun tak kisah surah apa saja yang kita hafaz. Rakaat kedua kita baca surah Duha ataupun surah-surah lain yang kita tahulah. Kemudian sembahyanglah macam biasa, rukuk, sujud dah lengkap dah semua, beri salam macam biasa. Okey, kita lihat hikmah menunaikan solat duha. Yang pertamanya, mendekatkan diri kepada Allah bagi meraih kasih sayang daripada Allah. Yang keduanya, untuk membuktikan ketaatan kepada Allah setiap masa. Yang ketiga, mendapat rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu tentang solat sunat duha. Okey, saya rasa semua pun dah tahu tentang doa solat duha. Boleh tengok dekat muka surat 145 tu. Ada kita selepas solat duha kita boleh baca doa khas untuk solat duha yang berbunyi, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka
والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Itu contoh doa untuk solat duha. Kemudian kita teruskan kepada solat gerhana. Apakah dia maksud solat gerhana? Maksud solat gerhana ialah solat yang dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan dengan cara yang tertentu. Hukumnya ialah sunat muakkad. Okey, dalilnya ada dekat muka surat 146. Kamu boleh baca dalil tersebut. Menerangkan tentang apa? Solat kejadian gerhana. Okey, boleh tengok dekat sebelah tu, iaitu spektrum ilmu. Dia ada terangkan, selepas solat sunat dibacakan khutbah dilakukan 2 kali mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat khutbah Jumaat. Jadi solat gerhana ni dia ada khutbah dia. Tarikh pensyariatan solat sunat gerhana matahari ialah pada tahun kedua Hijrah, manakala solat sunat gerhana bulan pula pada tahun kelima Hijrah. Antara amalan yang dianjurkan ketika gerhana termasuklah solat sunat gerhana, memperbanyakkan istighfar, berdoa, berzikir dan bersedekah. Okey. Kita lihat hikmah menunaikan solat sunat gerhana. Hikmah yang pertama, menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam semesta agar sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan. Memohon, yang keduanya, memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, memberikan peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran. Yang keempat, memandu manusia untuk mentauhidkan Allah kerana meninggalkan amalan khurafat semasa gerhana. Kalau orang-orang jahiliah dulu, bila gerhana dia macam-macam lah kepercayaan dan mereka mengamalkan amalan-amalan khurafat mengikut kepercayaannya. Tapi bila Islam menetapkan bila gerhana tak payah nak buat amalan-amalan khurafat yang pelik-pelik, tapi tunaikan solat gerhana, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya, untuk mendapat ganjaran pahala, melaksanakan ketaatan kepada Allah kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat kaifiat ataupun cara menunaikan solat gerhana, muka surat 148. Okey, gerhana ni dia terbahagi kepada 2, iaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Gerhana bulan ni dalam bahasa Arabnya disebut sebagai khusuf, manakala gerhana matahari disebut sebagai kusuf. Yang pertamanya kita lihat dulu niat untuk solat sunat khusuf, iaitu gerhana bulan. Usalli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita katakanlah sama ada kita imam ataupun makmum. Saja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat, sama ada menjadi imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Niat solat gerhana matahari. Usalli sunnatal kusufi raka'ataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Tu pilihlah. Kalau kita jadi imam, kita ambil imaman saja. Kalau kita jadi makmum, kita ambil perkataan makmuman sahaja.
Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat, sama ada menjadi imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaat solat gerhana ni sebanyak 2 rakaat. Waktunya dilakukan ketika berlaku gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Cara pelaksanaannya digalakkan secara berjamaah. Okey, ini dia punya cara. Okey, bacaan solat. Nanti kita boleh tengok video cara pelaksanaan solat gerhana tu. Sekarang kita tengok dulu. Bacaan dalam solat rakaat pertama tu kita akan baca surah Al-Fatihah dan juga surah-surah lain. Rukuk yang pertama sebaik-baiknya memanjangkan kadar rukuk seperti kadar panjang bacaan surah pada rakaat pertama. Kalau kita baca surah Asy-Syams, maka rukuknya tu panjangkan sekadar masa kita membaca surah Asy-Syams. Kemudian qiyam, surah Al-Fatihah dan baca surah-surah lain. Rukuk kedua, sebaik-baiknya panjang rukuk seperti kadar panjang bacaan pada rakaat pertama untuk yang kali kedua. Menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam. Okey, untuk rakaat kedua sama juga, baca Fatihah, baca surah. Yang rukuknya tu pun sama juga, memanjangkan kadar panjang bacaan seperti rukuk kedua. Lepas tu baca Fatihah, sebaik-baik panjang rukuk seperti kadar panjang bacaan pada rakaat kedua untuk kali yang kedua. Okey. Kemudian kita akan menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh kita bincangkan kemudian. Jadi untuk penerangan ini saja. Nak boleh juga rujuk buku teks. Nanti kita akan tengok video cara pelaksanaan dia untuk lebih menambahkan kefahaman kita. Jadi untuk itu sekian dulu. Assalamualaikum dan selamat belajar.